tapi ya memang kena jatuh. Oh, tak bateri habis. Okey. Jadi kita pakai aja ni, macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ta'ala wa nashkuru. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita masuk pada surat 22. Surat 22 hadis kelima. Bahaya bid'ah. Fadhal ni. Kita ada mufrid. Adik pada mic. Saya akan Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والذي لا إله غيره أحمده حديث yang kelima قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في أمرنا هذا ما ليس رواه البخاري وفي رواية من ليس عليه Bismillah. Okey, tengok hadis yang kelima, bahaya bid'ah. InsyaAllah nanti kelas-kelas akan datang mungkin saya ambil 2-3 hadis serentak sebab kita nak masuk pada hadis untuk ahkam. Ataupun belum malam. Hadis nanti tak seterusnya. Hadis kelima. Sebab tu saya tak syarah panjang-panjang. Satu hadis tu paling banyak 2 kali, 12 walaupun hadis Jibril. Penting antum hafal hadis. Hadis yang kelima. An Ummil Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Aisyah sejak pada hari pertama dah pernah belum lewatkan hadis kita? Belum. Ini hadis yang pertama. Oleh kerana hadis yang pertama, maka Al-Imam Nawawi rahimahullah bawakan bila mentakrifkan Aisyah dengan meletakkan kunyah beliau dan juga laqab beliau. Laqab gelaran, kunyah panggilan. Laqab gelaran, kunyah panggilan. Jadi kalau orang jumpa Aisyah,
Sayyidina Aisyah dipanggil dengan nama kunyah. Manakala laqab juga dipanggil, tapi dia lebih dari gelaran, iaitu satu gelaran diberikan kepada baginda kepada beliau radhiyallahu anha. An daripada Ummul Mukminin, ibu kepada mukminin. Aisyah radhiyallahu anha adalah ibu mukminin. Kenapa beliau dinamakan sebagai Ummul Mukminin? Ya, sebab isteri Nabi SAW. Kenapa isteri Nabi SAW dikenali sebagai Ummul Mukminin? Sebab Nabi wafat tidak berkahwin. Hukum isteri Nabi adalah seperti ibu terhadap kaum mukminin. Jadi dari segi hukum perkahwinan, Allah kata wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri Nabi itu adalah ibu bagi mereka, iaitu bagi kaum mukminin, macam mana tercatat dalam surah Al-Ahzab. Oleh itu, semua isteri Rasulullah SAW dikenali sebagai Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin. Jadi hukum isteri Rasulullah, siapa sahaja yang pernah menggelar isteri Rasulullah SAW, maka tidak boleh seorang pun menikahi isteri baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hukum ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. An Ummul Mukminin, Ummi Abdullah. Ummi Abdullah adalah kunyah kepada Aisyah. Abdullah ni siapa? Aisyah ada anak atau tidak? Tidak ada anak. Tapi kenapa letak nama Abdullah? Itu nama kunyah yang diambil. Jadi, tidak semestinya kunyah itu datang mesti ada anak. Abdullah adalah anak saudara Aisyah radhiyallahu anha. Yaitu siapa? Siapa anak saudara Aisyah yang bernama Abdullah? Arif. Siapa anak saudara Sayyidina Aisyah yang bernama Abdullah? Aisyah tak ada anak, jadi Aisyah ambil nama anak saudara sebagai kunyah. Jadi kalau tak ada pun, tak ada orang pun boleh. Itu kaul pertama. Kaul yang kedua, boleh ambil anak saudara yang terdekat atau siapa yang disayangi untuk dijadikan sebagai kunyah. Okey. Siapa anak saudara Aisyah yang bernama Abdullah? Siapa dapat jawab? Arif? Arif dah. Akil? Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa boleh jadi Abbas? Abbas kenapa boleh jadi kaitan dengan Aisyah? Muhammad dah jawab dalam grup. Abdullah ibn Zubair. Kenapa Abdullah bin Zubair? Sebab siapa isteri Az-Zubair bin Awam? Isteri Asma. Siapa Asma? Asma anak Ustaz Abu Asma. Pula dia. Nak Ustaz Yunus. Asma anak Abu Bakar. Aisyah anak Abu Bakar. Aisyah dan Asma adik beradik. Jadi Abdullah bin Zubair anak pada Asma. Jadi Aisyah menggunakan nama anak saudaranya Ummi Abdullah. Itu salah, boleh atau tidak? Boleh. Kunyah boleh guna nama anak sendiri, terutamanya anak yang pertama. Boleh juga guna anak yang lain, tapi biasanya terkenal anak yang pertama. Ataupun gunakan nama, malah boleh gunakan nama atuk, nama keturunan pun boleh. Ataupun pilih mana-mana nama yang diinginkan. Artinya mahu, dia suka untuk dipanggil di gelaran tersebut. Kebiasaannya nama anak. Itu kebiasaan.
Jazakallah khairan Ummi Muhammad. Ada jawab. An Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak boleh ikutkan Aisyati. Kalau ikutkan baris Ummi kan an Aisyah. Kenapa an Aisyah bukan Aisyati? Mamnu' min as-sarf. Perkataan termasuk dalam mamnu' min as-sarf. Apa makna mamnu' sarf? Terhalang daripada sarf. Secara mudahnya perkataan yang mu'rab yang boleh dii'rabkan tetapi tidak boleh dibariskan dengan tanwin atau kasrah. Perkataan tu tak boleh diletakkan tanwin ataupun kasrah. Takkan Aisyah dibaca Aisyatun. Aisyata, Aisyatu. Aisyati tak boleh. Kasrah pun tak boleh, tanwin pun tak boleh. Contoh Umar, an Umara. An Umara. Atau kita tak Umarun. Kita tak Umarun kalau Umaru. Tak Umarun pula. Umarun, Amrun kalau jawab. Umaru atau Umara. Umarun tak ada. Bukan. Mamnu' sarf ada banyak wazan. Nanti kita belajar ilmu sarf. Mamnu' sarf ada banyak wazan. Contoh masajidah. Contoh kita Allah kata wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Kenapa masabiha? Sepatutnya kalau ada bimasabihi kan. Biasanya macam kita kata qara'tu atau marartu bi Muhammadin. Bi itu masih pada bawah. Tetapi untuk wazan mafa'ila macam masajid mafa'il atau mafa'ila masabiha dia tak boleh pada bawah. Kalau bila contoh perkataan yang masabih dia kena baris atas. Itu nama mamnu' as-sarf. Perkataan ni berapa? Kita kena hafal wazan dia. Kita belajar nanti di tempat yang lain. Ini nama mamnu' min as-sarf. An Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Radhiyallahu anha. Kenapa anha? Perempuan. Qalat. Kenapa qalat? Muannas. Qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa qala? Bukan qalat. Laki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man. Barang siapa? Man. Itu huruf syarat. Man ahdatha fi amrina. Man barang siapa? Ahdatha melakukan perkara baru. Fi dalam amrina urusan kami. Man ahdatha fi amrina hada ini. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan daripadanya, fahuwa raddun, maka ianya tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekarang ni sebut Imam Nawawi hanya sebutkan nama Bukhari. Kalau hadis pertama sebut rawahul Imam al-Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, panjang kan. Dan juga Imam Muslim disebutkan dengan nama penuh. Untuk dah lepas itu sebut ringkas saja. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat oleh Imam Muslim, man barang siapa amila amalan, melakukan satu amalan, laisa, yang tidak, yang bukan, alaihi amruna, bukan
laisa alaihi amruna, yang tidak pernah kami lakukan. Barang siapa melakukan satu amalan, iaitu melakukan amalan, melakukan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak dicontohkan dari kami, atau bukan sebahagian daripada ajaran kami. Bahasa Arab ni boleh makna berbagai lah. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi amalan yang dibuat dalam urusan baginda sallallahu alaihi wasallam tanpa ada contoh dan petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah tertolak. Amalan begini dinamakan sebagai amalan apa? Bid'ah. Amalan bid'ah. Sesuatu yang baru. Jadi kalau ikut pada hadis ini dinamakan sebagai amalan muhdats. Kita sebut man ahdatsa. Amalan bid'ah dinamakan juga sebagai amalan muhdats, iaitu amalan yang baru. Nabi sebut man ahdatsa. Jadi Nabi sebut man ahdatsa, siapa yang membuat perkara baru atau memulakan atau melakukan satu perkara yang baru. Fi amrina, dalam urusan kami. Urusan Nabi urusan apa? Ha? Urusan apa? Urusan agama Islam. Kalau orang buat benda baru bukan dalam urusan Nabi, artinya dia buat kereta. Bid'ah atau tidak? Bid'ah lah. Benda baru. Betul tak? Betul tak Izzah? Kereta bid'ah ke tidak? Bid'ah. Benda baru. Arik kata kak, kenapa Arik bukan? Makin. Itu benda baru dalam urusan dunia. Okey, kita kata Nabi syaratkan benda baru yang tertolak. Urusan baru tersebut adalah urusan amrina, urusan Nabi SAW. Itu berkaitan dengan agama Islam. Urusan berkaitan agama Islam. Kalau dia buat baru, artinya dia buat benda baru, artinya dia buat handphone. Zaman Nabi tak ada. Bid'ah atau tidak? Bukan bid'ah dari sisi syarak. Tapi ya bid'ah dari segi bahasa. Maksudnya apa? Orang Arab, kalau benda baru bagi bid'ah lah. Benda yang baru, orang Arab, dari segi bahasa, segala benda yang baru namanya bid'ah. Bahasa Arab. Bada'atuhu awal. Ibn Abbas lalu, Ibn Abbas ayat Quran semua faham. Semua faham. Semua perkataan tahu asal usulnya. Kecuali satu perkataan. Kataan badi'us samawati wal ard. Ibn Abbas tahu maknanya Allah cipta, tapi bada'an ni dari mana asal usulnya? Penggunaan sebenarnya. Erti mencipta tu ada, tapi nak faham betul sampai Ibn Abbas lalu nampak dua orang Arab Badui tengah bergaduh. Bergaduh tentang perigi. Yang satu kata ana bada'tuhu awal. Aku yang first kali buat benda ni. Dia kata aku yang mula-mula sekali buat. Jadi Ibn Abbas kata, oh, rupa-rupanya perkataan bada'an itu yang mula-mula buat, benda yang baru yang tak pernah orang buat. Jadi bid'ah ialah sesuatu benda yang baru yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Jadi kalau benda yang baru dari segi bahasa, semua benda baru dianggap bid'ah. Dari segi bahasa, sebab bahasa bid'ah perkara yang baru. Cuma bid'ah yang terkait dengan hukum syarak, yang ada kaitan dengan agama Nabi SAW, yang Nabi bincangkan adalah bid'ah dalam urusan agama, bid'ah dalam urusan agama Islam. Orang buat sesuatu baru, kerja Nabi. Kerja Nabi, apa dia? Hidup kita, tujuan untuk apa? Objektif tujuan kita apa? Beribadah kepada Allah, betul? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, objektif kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita sembah Allah dengan ikut cara
Nabi SAW. Jadi tugas Nabi adalah memperkenalkan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada berkaitan urusan tauhid, urusan ibadah, urusan apa sekalipun, semua sekali kita ikut Nabi SAW. Okey, kalau ada orang dia buat sendiri ajaran agama dalam Islam, maka dia telah melakukan bid'ah atau melakukan perkara muhdath. Bid'ah dikenali juga dengan muhdath. Jadi amalan tersebut Nabi kata man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang buat perkara baru dalam urusan kami ini. Itu ini artinya agama. Agama tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma laysa minhu. Ma di sini ma apa? Ma al-mausul, yaitu maksudnya tukar pada kalimah alladhi. Alladhi laysa minhu. Al-mausul artinya maknanya alladhi, yang bukan daripadanya. Artinya kalau buat benda baru memang bukan daripada ajaran Islam. Ma apa? Ma al-mausul. Ma ni Ya? ma yang mausul ni baik akil. Ghair akil boleh. Tapi ma mausul sini dia tak cerita tentang akil ghair akil, dia cerita ma mausul. Berarti kalau ma mausul artinya dia sama macam huruf-huruf mausul, macam alladhi, allati, alladhina, iaitu tujuannya untuk menerangkan tentang kalimah sebelumnya. Contoh kita kata alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina tu mausul untuk menerangkan makna al-muttaqin. Al-muttaqin siapa? Alladzi, iaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaib. Di kalimah ma ni ada kadang jadi ma mausul, kadang jadi ma masdariyah, ma masdar. Diganti masdar. Contoh kita baca wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha. Mas tu ma apa? Ma masdariyah atau ma mausul. Artinya apa? Allah bersumpah dengan ma wa ma khalaqa dzakara wal unsa, ma mausul tukar kepada allazi. Wallazi khalaqa dzakara wal unsa, demi yang menciptakan lelaki dan perempuan. Siapa? Allah. Itu Allah bersumpah dengan namanya. Allah kata wal laili idza yaghsha, demi malam apabila ianya menutupi. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang bila dia menerangi. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi yang menciptakan lelaki dan perempuan, itu demi Allah Subhanahu wa taala. Ma di sini juga dalam surah Al-Lail boleh berarti ma masdariyah. Artinya tukarkan jadi masdar. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, khalaqadu fa'il tukar jadi masdar. Wa khalqal dzakari wal unsa, dan demi penciptaan lelaki dan perempuan. Itu keindahan dan keagungan Allah dalam menciptakan lelaki dan perempuan. Penciptaan itu yang maksudkan. Faham maksud ma? Ma kadang-kadang jadi masdariyah. Bila nama masdariyah, apa maksud masdariyah? Kita maknakan kalimah fi'il sepatutnya dengan masdar. Gantikan, buang ma, letak jadi masdar. Kalau ma mausul, buang ma, letak dengan alladhi. Kat sini ma kat mana? Ma dia ma masdar, iaitu makna dia man ahdatha fi amrina hadza alladhi laysa minhu fahuwa raddun. Jadi siapa-siapa yang membuat satu urusan agama yang mana urusan itu bukan dari memang bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi ma laysa minhu menerangkan makna laysa laysa fi amrina hadza. Jadi barang siapa yang buat urusan yang baru, maka memang keterangannya Nabi kata yang akan ditolak, yang bukan daripadanya, daripada agama. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun maknanya apa? Mardudun. Apa mardudun? Tertolak. Tertolak ke mana? Siapa yang tolak? Saya tertolak. Fa'il siapa? Mardud, tertolak. Yang amalan yang ditolak.
Yang ditolak amalan tersebut. Maf'ul. Fa'ilnya siapa? Yang menolak siapa? Yang menolak amalan itu siapa? Ha? Fa'il siapa fa'ilnya? Amalan tadi orang buat amalan, kemudian diangkat ke untuk disembah kepada Allah, kemudian ditolak. Siapa yang tolak? Fa'ilnya Allah. Allah menolak amalan-amalan yang dipersembahkan kepadanya bukan melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah tugaskan Nabi untuk ajar kita cara beribadah. Dengan ikut cara Nabi, artinya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man ata'ar Rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang buat amalan lain, dia bukan taat kepada Rasul. Satu, Allah utuskan Rasul untuk menyampaikan agama. Jadi orang yang ikut jalan yang lain, dia buat amalan yang lain, Allah tolak. Jadi Allah tolak, artinya Allah fa'il, Allah yang menolak. Sebagaimana ulama kata yang tolak adalah malaikat. Atau malaikat tolak, baru nak dibawa. So, semua amalan, amalan baik yang kita buat, ke mana amalan tu? Arik, amalan baik yang kita buat. Amalan yang kita buat, ke mana? Perkataan baik dan amalan baik kita, ke mana perginya? Perkataan baik dan amalan-amalan baik yang kita lakukan, ke mana perginya? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Betul ayat dia? Kepada Allah naik kata-kata yang baik dan amal soleh diangkat kepadanya. Jadi kalau kita buat benda baik akan diangkat. Namun perkara baik yang dianggap baik dari bid'ah belum sempat sampai ke langit, baru diangkat, nak diangkat, Allah perintahkan campak balik ke muka orang yang melakukannya. Allah tak terima, merdu, ditolak. Jadi boleh atau tidak buat bid'ah? Tak boleh. Jadi boleh tak naik kapal terbang? Boleh. Kenapa boleh tak boleh? Bid'ah juga. Itu bid'ah dari segi bahasa saja, bukan bid'ah di hukum syarak. Jelas? Okey. Dalam riwayat Muslim lebih jelas. Yang tadi hukum orang yang mengada-adakan, man ahlasa, siapa yang buat benda baru. Ada orang kata saya tak buat Ustaz, saya ikut je, saya amal je. Nabi kata man amila amalan. Siapa yang buat satu amalan, artinya amalan yang dah orang lain buat dah, diamalkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Maksudnya yang buat mula-mula, yang tok guru yang atau siapa saja yang buat amalan tu akan ditolak. Yang kedua, orang yang datang kemudian yang mengamalkan amalan tersebut, amalan juga akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini hadis berkaitan dengan bid'ah. Okey, daripada sebab kita buat kesimpulan dan pengajaran. Jadi bid'ah dari segi penggunaan bahasa, dari segi penggunaan digunakan merujuk kepada dua istilah. Yang pertama dari segi bahasa. Dari segi bahasa itu penggunaan bahasa. Apa itu penggunaan bahasa? Sebelum Nabi cakap pun orang faham. Sebelum Nabi ajarkan kita, terangkan kita maksud bid'ah ni, orang dah faham dah. Orang Arab asalnya faham maknanya begitu. Iaitu benda-benda baru. Benda-benda baru dinamakan sebagai bid'ah. Sesuatu yang baru dinamakan sebagai bid'ah. Dikenali sebagai bid'ah sejak sebelum daripada Nabi SAW menjadi Rasul. Dah ada dah istilah bid'ah. Itu nama dari segi bahasa. Contohnya solat. Solat, ada tak nama kataan bahasa Arab? Sebelum Nabi diutus menjadi Rasul? Ada tak? Ada. Solat kalimah bahasa Arab ke kalimah bahasa India? Bahasa Arab. Orang Arab cakap bahasa Arab sebelum Nabi datang ke atau selepas? Nabi datang ajar bahasa Arab ke ajar agama? Ajar agama. Dalam bahasa Arab. Bahasa Arab dah diguna pakai ke belum? Dah. Sebelum Nabi datang, as-salah. As-salah maksudnya apa? Berdoa. Orang Arab kata solat zaman sebelum Nabi datang. Orang sebelum Nabi, orang zaman dulu dia tak tahu sujud, rokok, salam, semua saya tak tahu. Jadi istilah solat diguna pakai. Tapi maksudnya apa? Berdoa dan meminta. Tapi lepas Nabi datang,
Nabi ajar solat. Jadi solat yang Nabi ajar tu nama syarak. Solat syar'i. Solat syar'iyah. Solat ikut hukum syarak. Manakala solat bahasa yang dah orang Arab dah guna pakai perkataan tu sejak daripada sebelum Nabi datang, namanya solat dari segi bahasa. Contoh orang Melayu. Orang Melayu lah, cek sembahyang. Sembahyang ni dia guna pakai sebelum orang Melayu masuk Islam ke atau selepas? Sebelum lagi sembahyang. Sembahyang ni sembah berhala atau sembah dewa, apalah perkataan yang tu. Kalau bahasa Campa sekarang yang adalah berhala. Yang. Ustaz tahu bahasa Campa tak tahu dah. Yang tu erti berhala. Dia sembahyang sembah berhala. Dah diguna pakai dah sebelum orang datang. Tapi selepas orang Islam, orang Melayu masuk Islam, mereka terima amalan solat, mereka terjemahkan dengan sembahyang. Sembahyang ikut syarak, ikut uruf orang Melayu merujuk kepada syarak dan merujuk kepada solat. Jadi kalau sembahyang kita tengoklah urufnya kembali kepada solat, artinya solat adalah amalan yang dimulai dengan diajar oleh Rasulullah SAW yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam. Okey, inilah solat. Jadi bid'ah pun sama. Sebelum Nabi datang dah ada perkataan bid'ah belum? Ada dah, sebab orang Arab cakap Arab. Perkataan bid'ah sebelum Nabi datang merujuk kepada semua benda baru. Siapa buat benda yang orang tak pernah buat je bid'ah. Siapa buat satu benda yang orang tak pernah buat sebelumnya bid'ah. Jadi kalau merujuk kepada penggunaan bahasa, siapa sahaja buat sesuatu yang Nabi belum pernah buat, bid'ah lah. Dari segi bahasa. Betul tak? Okey. Korang sekarang ni pakai mikrofon, bid'ah kita bid'ah? Bid'ah dari segi bahasa, tapi bukan hukum syarak. Bukan bid'ah dari segi hukum syarak. Okey, dari segi syarak adalah apa yang Nabi sebutkan. Kalau solat yang Nabi suruh, bid'ah, mana sunnah dan Nabi suruh solat, dan solat dari segi bahasa. Bid'ah sama. Bid'ah apa yang Nabi sebut. Nabi sebut jadi hukum syarak. Apa yang Quran sebut, apa yang Nabi sebut, artinya itu istilah syarak. Jadi bila Nabi sebut sekarang, kadang-kadang kita merujuk tengok pada ayat. Ayat itu merujuk kepada hukum syarak ke merujuk kepada bahasa, penggunaan bahasa. Jadi oleh kerana sahabat-sahabat Nabi, orang Arab, kadang-kadang dia bercakap dengan erti bahasa asal, kadang-kadang dengan erti agama untuk menghukumkan sesuatu urusan agama. Okey, sekarang bid'ah okey, so, orang buat handphone baru. Bid'ah ke tidak? Bid'ah dalam bahasa. Bid'ah ke hukum syarak, bid'ah ke tidak? Tidak, dia tidak termasuk bid'ah. Okey, orang buat masjid. Buat masjid baru. Bid'ah atau tidak dari segi bahasa? Bid'ah lah. Mencipta satu benda yang baru. Dari segi agama, bid'ah ke tidak? Tak. Kenapa tak? Sebab urusan masjid, membina masjid, dia sebahagian pada agama. Tapi bukan ajaran baru. Bukan ajaran baru. Dia terkandung suruh Nabi. Nabi galakkan. Kenapa bid'ah pula? Nabi suruh kita bina masjid. Dari segi bahasa, ialah dari segi agama dia ketaatan, bukan benda Nabi larang. Sebab membina masjid adalah urusan agama. Dia bukan mencipta ajaran baru, tapi dia menunaikan atau melakukan perintah Rasulullah SAW. Nabi memang suruh bina masjid, dia termasuk bid'ah. Yang masuk bid'ah adalah buat ajaran baru, buat amalan baru yang Nabi tak ajar, buat sesuatu pemikiran yang baru yang berbeza dengan apa, buat akidah baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bid'ah, apa hukum bid'ah? Apa hukum bid'ah? Hukumnya haram. Okey, buat sesuatu baru dalam agama hukumnya apa? Haram. Buat ketaatan yang baru hukumnya ibadah. Hukumnya sama ada wajib ataupun sunat lah ibadah. Okey, jelas? Boleh dipaham? Okey, apa kita hukumnya haram? Sepakat? Kita tanya seorang-seorang, apa hukum buat bid'ah Izzah? Bid'ah agama. Buat ajaran baru dalam agama, apa hukumnya?
buat ajaran agama yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya haram. Okey. Iqbal, buat zikir baru Nabi tak ajar, apa hukumnya? Ya, buat zikir baru haram. Okey, Akil, buat apa lagi? Tak apalah, tak apa. Sampai sini dulu. Yang penting faham saya sekarang ni. Okey, haram. Hukumnya haram. Buat handphone baru halal, harus, boleh. Okey. Sekarang kita pergi pada bawah. Haram ni sama level ke tak sama level? Benda yang haram ada banyak level. Ada banyak level. Ada bid'ah yang sampai jatuh haram, sampai jatuh jadi kufur. Kafir orang yang buat benda tu. Itu bid'ah siapa? Contoh bid'ah yang dilakukan oleh Arab Jahiliyah. Banyak bid'ah-bid'ah mereka buat yang mengandungi syirik dan kufur. Dalam buat benda bid'ah dianggap sebagai agama. Benda yang dianggap sebagai agama itu pula adalah benda yang mengeluarkan, mengandungi syirik ataupun kufur. Orang Jahiliyah buat bid'ah. Macam mana? Sembah Allah, dia pergi ke Kaabah, tawaf. Tapi bid'ahnya apa? Kata, kita ni kan foto. Kita nak panggil nama Allah tak? Kita ni tak layak panggil nama Allah. Nama Allah Maha Suci. Jadi mereka pun mencipta nama-nama baru sebagai perantaraan dengan nama Allah. Diambillah berhala, tak nama baru. Buat berhala namanya daripada nama Allah Al-Aziz supaya Al-Uzza. Pak bunyi lain. Jadi mereka pergi minta dengan Aziz, kita dosa banyak. Tak layak kita minta dengan Al-Uzza. Nanti dah Uzza lah nanti urusan dengan Allah. Nampak? Bid'ah perantaraan. Jelas? Dibuat perantaraan. Nama Allah Al-Ilah atau Allah, dia letak nama Al-Lat. Nama Allah Al-Mannan yang sentiasa memberikan, dia panggil Al-Manah. Dia buat berhala baru, letak nama atas nama agama. Begini, bid'ah yang begini yang mengandungi syirik dan kufur, hukumnya kafir, hukumnya kufur. Tidak ada bid'ah yang hukumnya kufur. Ataupun orang-orang jahiliah dengan sengaja mereka cipta hukum baru untuk menidakkan ajaran Islam, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia buat bid'ah berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan perut, berkaitan dengan binatang-binatang yang ada dalam perut. Logik ni. Handphone ni handphone kau dapat hadiah. Belum lagi tengah download mesej lagi. Ramai orang mesej tengah marah tu kenapa tak jawab. Tu yang call. baru masih lagi download mesej lama. Jadi Ustaz tak jawab dulu. Kita bagi kelas tu. Dapat hadiah alhamdulillah. Okey. iPhone saya itu kan tak ada masukkan rosak. Rosak dah, bagi pun rosak. Jadi dapat yang baru. Ya? Ikhwan nak beli? Okey. Jelas? Jadi hukum bid'ah ni kita haram. Walaupun kita kata haram, hukum semua haram. Tapi haram levelnya berbeza-beza. Tak sama. Ada yang jadi kafir, kufur. Sebab mengandungi syirik dan ajaran-ajaran kufur. Ada bid'ah, ini bid'ah dan apa? Bid'ah yang dibuat oleh jahiliyah atau bid'ah munafik. Bid'ah munafik dia dicipta, dibuat bid'ah cara baru, iaitu cara untuk selamatkan diri untuk selamatkan diri nak dapat bolot semua. Dia dari segi di negara Islam, dia nak dapat hak ke agama Islam, dia mengaku jadi Islam. Tapi pada masa sama dia bencikan Islam ataupun dia bekerjasama orang kafir. Itu pun bid'ah kaum munafik. Bid'ah macam ni, ini bid'ah yang kufur. Biasanya bid'ah begini tidak terkenal dibincangkan dalam masalah bid'ah kerana dia berkaitan dengan kekufuran. Bid'ah yang kedua dihukumkan bid'ah yang mengeluarkan seseorang daripada ahli sunnah wal jamaah.
masih Islam tapi mengeluarkan pelakunya daripada ahli sunnah wal jamaah, iaitu bid'ah dalam akidah. Selain ahli sunnah wal jamaah adalah ahlul bid'ah. Siapa mereka? Terdiri daripada golongan Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah, Kullabiyah, Asy'ariyah, sebagainya. Mereka terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dengan makna yang khusus. Boleh? Dengan makna yang umum, selain daripada Rafidah, selain daripada Syiah, dari segi zaman sekarang yang wujud, selain daripada Syiah adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu makna yang umum. Okey, yang penting bid'ah dalam akidah, siapa saja yang buat urusan akidah yang baru yang tak diajar oleh Nabi SAW, mereka terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Kenapa bab akidah terkeluar sunnah wal jamaah? Kan ada khilaf, raikanlah khilaf, perbezaan, boleh ke tidak? Boleh tak kita raikan perbezaan pandangan? Boleh. Tapi bukan dalam urusan akidah. Urusan perbezaan pandangan dalam masalah fiqh itu membincangkan cara mentaati Allah Subhanahu wa taala, cara memahami iaitu berbeza dalam memahami kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah fiqh. Berbeza dalam ketaatan. Semua nak taat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma bezanya nak faham betul-betul bila angkat tangan, maksud Nabi betul-betul sama dengan telinga ke sama dengan bahu. Contoh, Nabi tengok pada hadis. Kalau letak tangan betul-betul atas perut ke ataupun betul-betul di bahagian atas perut atau di atas dada. Semuanya ada hadis. Mereka nak ikut hadis, nak taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma bila baca betul-betul ada khilaf. Ini masalah fiqh. Masalah akidah ialah mereka tak percaya dengan apa yang Allah beritahu. Akidah ni apa? Sesuatu yang Nabi beritahu, apa yang Allah beritahu. Apa yang Allah beritahu, apa yang Nabi beritahu. Jadi mereka tak nak percaya. Mereka buat tak logik lah, apa yang Allah beritahu ni tak logik. Macam ni yang betul. Lepas tu kata, orang Islam tak Islam. Ayat Quran tolak. Kami pun tolak Quran. Quran tu ayat makna begini, tapi kami takwilkan begini. Macam ni sebenarnya. Jadi ayat Quran yang ada dia tak terima seperti mana seadanya, diubah ikut selera dia, ikut kehendaknya. Inilah mereka ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Sebab itu bid'ah dalam masalah akidah menyebabkan orangnya terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Kenapa terkeluar? Sebab dia memang tak nak ikut Al-Quran, tak terima apa yang Quran beritahu, tak terima apa yang Nabi beritahu. Sudah kan? Tak kafir. So dia orang Islam lagi. Tapi dia terkeluar, dia tersesat. Itu perlu didakwah. Kita perlu fahamkan dia baliklah. Dia orang Islam juga. Kalau keluarkan zakat kena bagi dia pun dapat juga. Dia ada masalah kita kena tolong juga. Bila berlaku peperangan orang Islam kafir, dia bersama dengan kita. Bukan pihak musuh. Dia bukan musuh dalam bab agama. Dia agama Islam, beragama Islam. Termasuk Syiah Islam, kecuali Syiah yang telah menafikan ayat Allah. Allah cakap lain dan lain, dia secara orang-orang begitu mereka terkeluar daripada Islam. Jadi urusan akidah, apa beza akidah dengan fiqh? Siapa tahu? Apa beza akidah dengan fiqh? Fiqh tata cara, akidah pegangan dan asas, cantik. Ya. Fiqh berkaitan dengan cara melaksanakan ketaatan. Akidah berkaitan dengan ketaatan pada Allah secara asasnya. Contohnya, Allah suruh solat. Kita kata, ya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Apa yang Allah beritahu kita percaya, apa yang Allah perintahkan kita taat. Cuma cara nak taat macam mana, kita kena merujuk kepada masalah fiqh. Contoh orang solat, dalam solat. Solat ni akidah, solat ni akidah ke ibadah? Solat.
Akidah. Akidah ke ibadah? Okey, cantik. Izzah kata akidah. Akhir kata bahaya akhir ni, awal-awal lagi. Okey, kita tanya pada yang kat rumah. Kita soalan ni akidah ke ibadah mama kita? Kita buka suara. Tak dengar suara tu. Ya? Tak dengar suara saya. Dengar. Solat ibadah. Solat ibadah. Okey, Izzah dengan kita berbeza pandangan dah. Izzah kata akidah. Kita kata ibadah. Ada pandangan lain? Fatini? Akidah ke ibadah solat? Ibadah. Okey, ada dua khilaf. Jadi oleh kerana ada dua pandangan, kita Izzah, kita dengan Fatini berbeza dengan Izzah. Yang mana satu betul? Kita pandangan akil. Solat ada dua bahagian. Bahagian akidah, bahagian ibadah. Bahagian akidah kat mana? Solat hanya tujuannya untuk ikhlas, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat tak ikhlas, mana solat kita, ada orang solat tapi solat dengan taat kepada syaitan. Ada tak? Ada. Bomoh. Dia nak jadi bomoh, nak buat amal sihir, dia kena buat amalan-amalan yang diperintahkan oleh syaitan. Antara syaitan perintahkan dia berzikir dan solat. Nampak? Tapi solat tadi yang asalnya menyembah Allah digunakan untuk menyembah syaitan. Dan jadi kufur. Walaupun dengan amalan yang disyariatkan. Dan biasanya syaitan dia ada beza. Tak akan sama. Dia tukar. Dia syaratkan orang tu solat dalam keadaan berjunub atau tidak, tak ada wuduk dan sebagainya. Biasanya dia suruh solat dalam keadaan junub. Baca Quran juga tu bomoh-bomoh. Puh kiri puh kanan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia baca dalam keadaan dia berjunub. Dia tahu dia sedang melawan Allah. Taat kepada syaitan. Jadi kita tak tengok kepada sisi ibadah saja. Kita tengok kepada akidah, sisi akidah saja. Orang yang solat di sisi ikhlas kerana Allah, hanya menyembah Allah, dia ingin ini namanya tauhid. Itu masalah akidah. Tauhid al-ibadah atau tauhidul uluhiyah. Okey, jadi urusan ibadah. Manakala cara solat daripada takbir macam mana sampai salam, apakah rukunnya, syaratnya, macam mana rukuk, sujud sebagainya, belajar kat mana? Fiqh. Jadi fiqh ni belajar cara ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala akidah ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepercayaan kita. Kita tahu mana sumbernya. Kita sembah siapa? Kita ikut perintah siapa? Jelas? Okey. Jadi tiap-tiap amal ibadat ada bahagian fiqh, ada bahagian akidah. Sebab tu disyaratkan dua syarat, ikhlas dan mutabah. Ikhlas ini urusan berkaitan akidah. Solat kita hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu solat kita hanya taat kepada Allah. Kita hanya buat amalan yang Allah syariatkan. Kita buat memang kerana taat dan ikut perintah Allah. Dan yang kedua mutabaah, kita buat ikut cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, iaitu daripada perbincangan kita dalam masalah fiqh. Itu juga masalah-masalah yang lain secara. Kita ikut Nabi secara keseluruhan. Cuma dalam ibadah ni mudahnya kita nak faham bila mutabaah ni ikut cara bencana yang betul, cara Nabi SAW. Jelas? Okey. Jadi perkara bid'ah semuanya haram. Cuma haram ada level-levelnya. Ada yang jadi kufur, ada yang menjadi haram, maksiat yang menyebabkan dia terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kufur, terkeluar daripada Islam. Jadi orang bukan Islam terus. Mana amalan dia kufur. Yang kedua ada bid'ah yang menyebabkan dia terkeluar daripada ajaran daripada ahli sunnah wal jamaah. Sama ada bab akidah tadi ataupun bab ibadah. Bab ibadah ni apa? Orang buat benda baru, Nabi tak ajar dia buat sekali. Dia pun jadi ahli bid'ah, terkeluar dari ajaran ahli sunnah wal jamaah. Namun kadang-kadang ada orang buat benda baru dalam agama tapi dalam rangka ketaatan. Dia Nabi, dia faham hadis tu, Nabi ajar benda tu, sedangkan hadis tak sahih. Atau hadis tu ada illah sebagainya. Tapi dia ingatkan benda tu Nabi ajar. Bid'ah begini ialah kita katakan bid'ah pada setengah pandangan lain kata tak bid'ah. Contohnya kunut subuh bid'ah ke tidak?
menurut pandangan yang sahih, ianya bukan daripada sunnah. Iaitu bid'ah pada sisi setengah pada orang. Jadi kita ini perkara begini dari segi istilahnya kita tak gunakan perkataan bid'ah. Kita guna masalah yang khilaf, masalah khilaf yang muktabar. Kenapa muktabar? Sebab masing-masing ada dalil cuma berbeza satu sama lain. Jadi untuk orang tak setuju dia kata benda baru Nabi tak buat tu. Dia kata bid'ah lah, tu pandangan dia. Bid'ah dari segi pandangan dia. Tapi masing-masing merujuk pada dalil, inilah masalah khilaf, masalah khilafiah yang muktabarah. Tapi masalah khilafiah yang mana kalau orang buat benda baru memang Nabi tak ajar, memang tak ada langsung sumber kita kami buat benda baru. Nabi tak pernah ajar. Ini bid'ah hakikiyah, bid'ah yang betul. Okey, dalam bab yang lain, dalam bab ibadah ni ada dua bid'ah. Boleh ambil contoh dalam bab ibadah ni ada dua jenis bid'ah. Bid'ah pertama dikenali sebagai bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang totok, bid'ah yang pure, yang hakikat. Memang dibuat benda baru. Nabi tak pernah ajar, Rasul tak ajar, dia kata ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Kami buat sendiri. Tak payah tunggu Nabi beritahu, kami pun boleh buat. Kami pun boleh kenal Allah cara kami sendiri. Ini nama bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang kedua dinamakan sebagai bid'ah idhafiyah. Bid'ah tambahan. Dia tak buat benda baru, tapi dia tambah-tambah. Dia ada sikit tokok tambah. Tokok tambah kat mana? Contohnya apa? Contohnya apa? Ada tokok tambah. Ni paling banyak dalam masyarakat kita. Paling banyak. Contohnya apa? Idhafiyah. Nombor dua, bid'ah idhafiyah. Idhafiyah. Contoh. Zikrullah, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia buat. Tapi dia kata, amalkanlah ni 10 kali. Dia kata, jatuh contoh yang betul. Kita ambil contoh yang salah. Contoh kul huwallahu ahad. Zikir ke tidak? Zikir. Tapi dia kata, amalkanlah kul huwallahu ahad waktu pagi 100 kali, petang 100 kali. Nabi ajar tak? Nabi ajar kul huwallahnya. Betul tak baca kul huwallah? Quran? Betul? Boleh tak ulang-ulang balik ayat Quran yang sama? Boleh pada asalnya. Tapi dia tambah kat mana? Dia menetapkan bilangan tertentu. Kat situ, tempat menetapkan bilangan tu jadi bid'ah idhafiyah. Jelas? Jadi bid'ah idhafiyah ni kenapa boleh jadi bid'ah? Dia bukan asal amalan tersebut memang sunnah. Memang sunnah. Tapi dia bid'ah sebab idhafah. Dia ada tambahan-tambahan di sendiri. Biasanya tambahan berkaitan dengan masa. Sunat puasa hari apa dia buat? Hari Isnin Khamis memang sunnah. Nabi ajar. Tapi kan sunat. Oh kalau nanti sunat puasa hari apa? Contoh kita sunat puasa hari Rabu seperti dia buat. Contoh. Sunat puasa hari Sabtu. Dia kata kita siapa kata hari Rabu hari Sabtu kena puasa? Salah ke puasa? Memang puasa tak salah, tetapi dia membuat ketetapan baru. Atau orang kata masuk Baitur Rahmah melangkah dengan inna a'tainakal kautsar. Bila kata siapa ajar masuk Baitur Rahmah inna a'tainakal kautsar, masuk pintu Baitur Rahmah inna a'tainakal kautsar. Dia jawab balik, salah ke? Ni kan ayat Quran. Memang nama bid'ah idhafiyah. Asalnya memang sunnah. Memang ajaran Islam ajar, tapi dia tambah, buat tokok tambah. Kadang-kadang disebabkan tempat. Siapa datang kat sini baca sekian-sekian. Siapa pergi kat sini baca sekian-sekian. Ketetapan yang Nabi tak ajar. Tapi kalau ketetapan memang Nabi ajar, sunnah ke tidak? Sunnah. Nabi kata siapa masuk masjid, baca Allah maghfirli dzunubi waftari abwaba rahmatik. Allahumma inni as'aluka rahmatik, atau lafaz seumpamanya minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila keluar kita baca Allahumma ighfirli dzunubi waftari abwaba fadlik. Atau kita Allahumma ighfirli. Memang Nabi ajar, salah tak salah? Tak. Itulah ikut Nabi. Tapi dia ada orang dia tambah-tambah kat mana? Dia ambil benda memang Nabi ajar, kemudian dia tetapkan tempat sendiri. Tempat pertama. Kadang-kadang masa sunat baca Yasin pada hari Selasa. Contoh.
Sunat baca Yasin pada hari periksa. Bacalah ini dan itu pada hari sekian dan hari sekian. Mana dia tetapkan masa. Boleh atau tidak? Yasinnya boleh baca Yasin. Bila-bila masuk ayat Quran, baca dah banyak kali. Hafallah Yasin. Faham ke mana dia? Itu Islam ajar. Tapi dia buat ketetapan tersendiri. Okey. Itu bid'ah idhafiyah. Ya? Bid'ah sebenar. Hakikat sebenar. Yang memang langsung tak ada kaitan dengan agama. Itu bid'ah hakikiyah. Buat maulid Nabi. Bid'ah hakikiyah. Nabi tak pernah ajar. Buat benda baru yang memang Nabi tak ajar. Bid'ah hakikiyah. Itu lagi, itu dua kali salah. Dia kata sunnah. Ada benda bid'ah dia buat, dia katakan sunnah Nabi. Nabi ajar. Itu menipu lah. Dan benda baru, dia kata benda baru. Kami buat benda baru. Tapi walaupun Nabi tak ajarkan, Nabi suruh buat baik. Dia kan baik. Itu nama bid'ah. Bid'ah ni boleh jadi bid'ah hakikiyah. Memang 100% tak ada kaitan dengan Islam. Apa yang dia buat benda baru tersebut, hakikiyah. Ada yang idhafiyah. Dia memang Islam ajar. Tapi dia tambah-tambah sendiri. Sama ada dia tetapkan pertama sekali tempat. Yang kedua, masa. Ketiga, bilangan. Macam Muhammad bagi contoh. Jazakillah khairan. Dia kata tambah jadi 1000 kali. Baca Qul Wallah sebanyak 1000 kali. Biasa orang sufi ni. Suruh orang-orang yang baru belajar. Antara solat subuh dengan waktu isyraq perlu selesaikan Qul Wallahu Ahad sebanyak 20,000 kali. Dia letak 20,000 kali. Bacalah Qul Wallah, semangat kita baca Qul Wallahu Ahad. Tak pernah dapat 20,000. Tekanlah tasbih tu. Tekan tasbih yang nombor tu. Baru sampai 100, 200 dah tertidur. Sampai 100, 200 dah masuk waktu duha sebagainya. Sebab orang sufi ni memang sengaja begitu. Dia sengaja bagian amalan yang tak mampu dilaksanakan. Sebab apa? Sufi yang melampau ni, dia nak bagi amalan yang lain yang lebih ringkas. Kan dah latih semua. Dia kan sentiasa beramal, anak murid, bagi murid, jumpa dengan guru dia. Guru dia akan ajarkan benda baru nanti. Lepas dah 2 minggu dia suruh amal, tak ada amal di sini. Kata hakikatnya, dia akan mula tukar lain. Asalnya Qul Wallah, betul berubah jadi La ilaha illallah. Qul Wallah ni maksud La ilaha illallah. Maksud Qul Wallahu Ahad ni berkaitan dengan Tauhid. La ilaha illallah pun Tauhid. Okey, ini hakikat yang awal yang perlu kamu amalkan. Jadi amalkan 20,000 La ilaha illallah. Orang ataupun amal-amal selalunya tak dapat. Anak murid pun mengadu lagi pada Syekh. Kononnya, Syekh tak boleh amal 20,000. Sekarang aku nak ringkaskan. Daripada kalimah La ilaha illallah jadi Allah. Hakikatnya Allah lah yang kita ingat. La ilaha illallah, betul tak? Allah tak puji Nabi lah. Tak ada puji Allah pun. Mulut kita sebut Allah, hati kita puji Allah. Dia mula main. Hati lain, mulut lain. Jadi adalah zikir Allah. Dia tak wujud zikir Allah. Allah tu bagi level yang seterusnya. Ada level yang lebih tinggi, dia kata Allah tu sebenarnya yang penting sekali hu dia tu. Huwa Allahu. Hu sampai tak 20,000? Mungkin ada yang sampai. Tapi ada yang lebih lagi. Lebih tinggi tersebut yang tak perlu berzikir, itu kononnya sampai level hakikat. Ini semua kesesatan geng sufi sesat. Jadi apa itu bid'ah idhafiyah ditambah. Sama ada tetapkan tempat baru, masa yang tetapkan masa tersendiri, tempat tersendiri, atau bilangan yang tersendiri, atau kaifiah yang tersendiri. Kaifiah artinya ditetapkan kaifiah. Boleh tak kita zikrullah masa berjalan? Sampai berjalan zikrullah boleh tidak? Iza? Boleh. Boleh tak zikir sampai duduk? Boleh. Allah kata zikir wadhkurullah berayat-ayat awal ayat الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kita hafal kan? Jadi Allah kita zikir kepada Allah sama ada waktu berdiri, duduk, baring dan sebagainya.
Dan tengoklah pada langit zikrullah, dan kita ingat pada Allah dengan dalam hati kita bahawa Allah menciptakan langit dan bumi tidak sia-sia sebagainya. Rabbana ma khalaqtaha, mulut kita kata puji Allah, Allah tak ciptakan sia-sia, dan maha suci Allah daripada perkara tersebut sampai akhir ayat. Okey, ini kita faham. Dia faham lain. Dia dicipta kaifiah. Nak zikir, tarikat kami kadang kata la ilaha illallah mesti dengan apa? Mesti ada tahan nafas dan lepas nafas. Ataupun zikir pusing-pusing. La ilaha illallah. Siapa tahu buat pusing ni? Pakai pula pakai kain yang kembang kat bawah. Bila pusing tu nampak semua je kan. Dia cipta kaifiah yang baru. Kaifiah yang dicipta ni ialah bid'ah hakikat. Tapi asalnya zikrullah, lafaz yang betul tu dinamakan sebagai sudah bid'ah idhafiyah. Benda asalnya betul diubah. Bid'ah idhafiyah ada yang hukumnya sebagai macam mengambil hukum bid'ah hakikiyah, macam benda baru, contohnya zikir nari semua sekali tak nampaklah zikir tu lebih kepada ni. Ada yang mengambil hukum dia jadi makruh ataupun jadi haram, tapi haram yang kita maksud kita tak boleh, kita tak hukumkan dia sama macam bid'ah yang kuat. Contohnya orang baca surah Yasin malam Jumaat. Contoh. Kita tak ada hukumkan dia sama dengan zikir menari. Tak, dia lebih ringan. Dia bid'ah tu ada level tak? Level-level. Cuma semua yang menyalahi sunnah Rasulullah dia adalah bid'ah. Jadi kalau kita nak hukumkan orang, jangan samakan geng sufi menari berlompat, yang pergi berjoget, yang makan najis semua sekali sama dengan orang-orang kita yang baca Yasin malam Jumaat. Yang Yasin malam Jumaat ni kita beritahu hadis ni lemah, hadis tak sabit, Nabi tetapkan hari Yasin pada malam Jumaat. Kelebihan Yasin pun lemah. Jadi kita beramal dengan umum, khusus, janganlah amal secara khusus pada hari Jumaat dan sebagainya. Ada cara kita berdakwah. Biasanya bid'ah idhafiyah ni dilakukan oleh orang-orang ahli ibadah. Mereka nak beribadah lebih, jadi mereka tak kenal sunnah Nabi, ahli ibadah namun mereka kurang ilmu. Okey, jadi kita tengok pada komen-komen, Muhammad kata tambah jadi 1000 kali. Okey, itu contoh bid'ah idhafiyah. Menetapkan bilangan dan tempat, betul, itu bid'ah idhafiyah. Zikir tertentu pada pusingan tawaf, itu kaifiah. Okey, kita ulang balik, tempat, menetapkan masa, menetapkan bilangan, menetapkan kaifiah. Ini adalah sebab menyebabkan amal yang asalnya sunnah berubah jadi bid'ah, itu bid'ah idhafiyah. Okey. Kita ada masa last. Okey, kata Muhammad guna ayat ni untuk zikir breakdance. Okey. Breakdance. Okey, jazakillah khairan. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita dah minggu depan kita masuk pada hadis yang ke-6. Minggu depan pun satu kali. Tapi start yang ke-7 saya akan gabungkan hadis ke-7, ke-8 dengan ke-9 saya akan cepatkan sebab kita nak banyak sikit hadis yang kita ambil. Okey, insya-Allah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya boleh tasmid selepas ni ataupun akhir depan boleh insya-Allah. Barakallah. Kelas apa boleh? Kelas tapi. Soalan.